warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi insya-Allah pertama-tama yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, penasihat serta tangkuasa Masjid Al-Hikmah Batu Lima Bakri, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat lagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Allah kurniakan kesihatan badan, Allah SWT kurniakan kesihatan akal, Allah SWT kurniakan kelapangan masa untuk sama-sama kita duduk santai-santai di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan naungan daripada Allah SWT. Allahumma amin. Jadi sebagaimana biasa, sebagaimana rutin, sebelum kita meneruskan pembacaan pada hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi SAW dengan selawat tafrijiyah sebagai membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Allahumma amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرم وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, syukur kita dapat terus selawat. Inilah cinta kita kepada Nabi SAW. Kita banyak sebut nama Nabi SAW. Kita sungguh-sungguh cinta kepada Nabi SAW. Allah SWT akan memberikan kecintaan Nabi kepada kita. Sekalipun kita tak pernah jumpa Nabi, sekalipun Nabi tak pernah jumpa kita, tapi kita yakin Nabi sangat-sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Kalau tidak, mana mungkin sampai kepada saat wafatnya, sampai kepada saat di pengakhiran nyawanya, kan, hari-hari terakhir kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, sentiasa disebut, dituturkan di bibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ummati. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat sayang kepada kita, dan kita minta sungguh-sungguh kepada Allah SWT, mudah-mudahan kitalah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tu, yang diseru, yang dipanggil-panggil itu, yang disebut ummati itu kitalah ni. Sayalah yang namanya Muhammad Arif bin Hamzah ini, dan juga tuan-tuan yang hadir dalam majlis pada malam ini, itulah umat yang Nabi SAW sebut. Bukan kita saja, termasuklah anggota ahli keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat yang dikasihi oleh Nabi SAW. Okay, jadi tuan-tuan, sebelum saya mulakan sambungan bacaan hadis pada malam ini, minggu ni kita berasa sedih lah. Terus terang, kalau saya sendiri berasa sedih apabila banyak di kalangan sahabat-sahabat kita, anak saudara kita, sepupu sepapat kita, kaum kerabat kita selaku orang Muslim, yang Allah SWT uji dengan ujian yang sangat besar. Ada yang diuji dengan ujian banjir di negeri Selangor dan di negeri Pahang. Ada yang Allah SWT uji dengan kebakaran di Flat Sri Johor Ceras, Kuala Lumpur, yang sangat kita turut sama berduka cita. Bila kita tengok sekali Allah SWT datangkan ujian, terduduk sahabat-sahabat kita, bahkan ada yang terkorban. Saya dengar berita tadi dalam radio, sekurang-kurangnya setakat ini untuk mangsa banjir di Selangor, seramai 17 orang terkorban. Okey, jadi sebagai menunjukkan kita sayang kepada kaum kerabat kita ini, kepada saudara-saudara Muslim kita ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat kita ni, kepada kerabat-kerabat kita ini, kepada terutamanya kepada yang Allah SWT uji dengan ujian-ujian di negeri Selangor, di negeri Pahang, di wilayah Persekutuan, dan di mana-mana sahaja, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah SWT dengan kesusahan. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan hati-hati mereka untuk redha dan terima ini sebagai satu bentuk ujian, supaya mereka itu kekal sabar dan berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita dekatkan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah Taala beri kelapangan kepada mereka. Jadi kita selaku saudara yang mengaku saudara semuslim ini, yang mengaku sayangkan, cintakan kepada saudara-saudara kita, mana-mana yang ada kelapangan pada harta, sumbangkanlah. Bagi mereka itu, bangun tidur celik mata kereta tak ada dah. Bangun tidur celik mata rumah tak ada dah. Bangun tidur celik mata harta-harta mereka hilang. Yang mana ada bela ayam, bela kucing, bela kambing, bahkan ahli keluarga mereka juga bertebaran, tak tahu ke mana. Jadi sangat-sangat berat yang Allah SWT uji mereka pada kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT benar-benar memberikan kekuatan kepada sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, dan kita juga yang tak terkena apa-apa ujian kat sini, turut bersama simpati dan hulurkan bantuan. Banyakkan berdoa untuk mereka, ada rezeki, ada lebih mampu untuk salurkan tenaga, infakkan tenaga, pergi untuk sama-sama kerja-kerja pembersihan dan sebagainya. Yang mana ada kelapangan di sudut harta benda, hulurkan. Kita sangat, alhamdulillah, kita sangat bersyukur dalam negara kita ada seorang yang sangat berbesar hati, mulia hatinya. Apabila hari ini viral pengarah urusan Maidin, menghalalkan apa-apa sahaja harta daripada pasaraya Maidin yang kena banjir tu, mana orang ramai ambil, dihalalkan. Allahu Akbar. Besarnya hati dia. Kalau tengok hartanya tu, kerugiannya mencecah lebih jutaan ringgit. Sebab pasaraya bukan ribu lagi dah, mesti juta punya tu. Mesti juta. Yang ada kat rak lain, yang dekat store lain, mesti juta punya yang hilang. Tapi dia dengan berbesar hati menghalalkan untuk keperluan bangsa-bangsa banjir. Kita bersyukur ada orang-orang yang baik macam ni. Saya peribadi
cemburu. Cemburu sangat. Dalam hati cemburu. Allah seronoknya. Dia ada jiwa yang hati yang sangat baik begitu tu. Yang ambil barang itu bukan sekadar orang Muslim, ada orang non-Muslim juga. Bukan sekadar orang miskin, ada juga di kalangan orang yang ada duit tapi ditimpa hujan, tak apa, halal semua. Bagi semua. Dihalalkan bagi mereka-mereka untuk melapangkan, tidak lagi memberi kesusahan kepada mereka. Jadi kita bersyukur. Dan saya memang rasa cemburu lah, rasa cemburu sangat bila tengok dia mampu beramal sedemikian. Teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sekumpulan orang-orang miskin, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami berasa cemburu melihat orang-orang kaya yang mampu menginfakkan harta mereka. Yang mampu menginfakkan mereka, mampu bersedekah setiap hari, dalam keadaan mereka berharta, sedangkan kami ni tak berharta. Jadi kami tak boleh nak infak sebagaimana mereka berinfak, kami tak boleh nak bersedekah sebagaimana mereka bersedekah. Maka Nabi bertanya, mahukah kamu menyaingi mereka dalam amalan tadi? Jadi orang miskin ni cakap, nak lah. Nak lah. Mesti nak. Pasal tadi dia dah cemburu nak. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, perbanyakkanlah zikir, perbanyakkanlah zikrullah, zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan sebut subhanallah, banyakkan sebut alhamdulillah, banyakkan sebut Allahu Akbar, tasbih, tahmid dan takbir. Nabi sebut kepada orang miskin. Dan rupanya dalam majlis tu ada di kalangan orang kaya yang datang sekali. Dia dengar Nabi ajar pada orang miskin ni, nak macam mana nak menyaingi mereka dalam beramal, banyakkan zikir, banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, banyakkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kaya ni pun dia ikut beramal sekali. Dia pun ikut beramal sekali. Kemudian orang miskin cakap, wah, kita dah tak dapat dia telur sama sedekah, jadi kita banyakkanlah zikir. Hari ni dia dah sedekah, dia pun zikir. Macam mana kita nak menyaingi mereka lagi? Lalu mereka datang lagi jumpa kepada Rasulullah. Rasulullah cakap, itulah kelebihan bagi mereka yang berharta, mereka mampu menginfakkan. Dan memang dia lebih lah. Dia lebih syukur. Memang balasan syukur itu Allah SWT akan tambah. Allah SWT sebut, la in syakartum la azidannakum. Bagi orang yang bersyukur itu Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Jadi orang-orang kaya, bila mana mereka bersyukur, Allah SWT tambah. Jadi orang miskin kenalah berusaha untuk memajukan diri. Itulah mafhum yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW tersebut. Jadi alhamdulillah, seronoklah, beruntung jadi orang kaya, tapi orang kaya yang pemurah, orang kaya yang dermawan, sanggup menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ingat sahabat-sahabat dulu, bila mana Umar berkata, aku takkan mungkin boleh menyaingi Abu Bakar dalam bab beramal. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan buka infak untuk perang. Kalau tak silap perang Tabuk pada ketika itu. Kalau tak silap perang Tabuk. Dia kena buka balik kitab sejarah. Kitab sirah. Nabi isytihar, kita nak pergi perang ni. Kita nak pergi perang, jadi siapa di kalangan kamu yang nak infak fi sabilillah, yang nak menginfakkan hartanya fi sabilillah, maka tampil. Maka sahabat pun lari balik rumah, semua sekali balik rumah. Lepas tu di antara sahabat yang mula-mula datang semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar dia datang, dia bawa separuh daripada harta yang ada dekat rumah dia, bawa letak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inilah infakku fi sabilillah. Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Macam ni lah. Umar cakap macam ni lah juga. Banyaknya, kalaulah ada, katalah kita ni sebakat duit, katalah Umar cakap dekat rumah dia tu ada 1000 dirham, duit ada 1000 dirham, 500 dia bawa, 500 dia tinggal. Sama macam yang ada dekat sini, aku tinggal dekat rumah. Kemudian tak lama lepas tu datang Abu Bakar pula. Abu Bakar datang pun bawa juga harta-harta Abu Bakar. Dan Abu Bakar cakap, ya Rasulullah, ini harta yang aku infakkan untuk fi sabilillah. Maka Nabi pun tanya soalan yang sama, maka apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan mereka Allah wa Rasulahu.
Allah dan Rasulnya. Maksudnya kat rumah tak ada apa dah. Kat rumah tak ada apa dah. Kan? Abu Bakar pening, termenung, Umar terpening, termenung dia. Terduduk sekejap. Tepuk kepala dia. Aku baru nak menyaingi, nak melebihi Abu Bakar ni. Lalu Umar cakap, aku takkan mungkin dapat melebihi Abu Bakar. Takkan mungkin. Sebab tu ketika mana dalam peristiwa pemilihan khalifah pertama, peristiwa pemilihan khalifah pertama selepas wafatnya Nabi SAW, sahabat-sahabat, kurang lebih ketika itu ada 6 orang sahabat yang berbincang berkenaan tentang pelantikan khalifah selepas Nabi SAW. Jadi di kalangan sahabat yang 6 itu, mereka sepakat yang paling layak di kalangan mereka untuk menjadi khalifah ialah Abu Bakar dengan Umar. Maka Abu Bakar cakap dulu, Umar, kau layak. Kau layak jadi khalifah, sebab engkau lagi kuat daripada aku. Anta aqwa minni, engkau lagi kuat daripada aku. Kemudian Umar pun terus cakap la. Umar pun terus menolak, la, tidak. Anta afdal minni, engkau lagi baik daripada aku. Nabi pilih engkau jadi imam solat ketika mana dia sakit, jadi engkau lebih baik daripada aku. Umar cakap kepada Abu Bakar. Jadi mendengarkan perakuan Umar tersebut, sahabat-sahabat yang lain pun terus membai'ah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Jadi itu saya kira awal lah, mukaddimah awal sebelum kita membacakan hadis-hadis. Dan kita masih lagi dalam bab kelebihan zuhud dan warak ini. Jadi saya suka nak mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita merenung lah, bertafakur, sama-sama sedekahkan Fatihah, tunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Nabi dan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya pernah juga dengar dalam radio Sinar, dia buat satu wawancara, kisah dia tanya tu berkenaan tentang musibah ni lah, berkenaan tentang musibah dengan ujian ini. Jadi ada orang tanya, bukan radio Sinar, radio Zayan, Mawi dengan siapa, dengan Anas, dia punya DJ lah. Dan panel jemputan dia pada ketika itu ialah Imam Muda Ashraf. Jadi si Anas, DJ Anas ni dia tanya kepada Imam Muda Ashraf, Imam nak tanyalah, apa beza, macam mana kita nak bezakan ujian dengan musibah? Kalau kena kat kita je dia jadi ujian, tapi kalau kena dekat orang kafir, automatik dia jadi musibah, automatik dia jadi bala. Padahal sama ya. Padahal banjir sama-sama banjir. Tapi rumah orang Islam banjir, ujian. Rumah Cina banjir, tu bala tu untuk dia tu. Betul. Tak kira lah apa-apa lagi. Bila negara kita timpa musibah, ni ujian untuk negara kita. Lepas tu bila kita dengar negara Israel sebagai contoh, berlaku kebakaran. Sebelum ni pernah berlaku satu peristiwa kebakaran dalam musim sejuk yang tak mati-mati apinya. Tu musibah, tu balak tu. Senang je mulut kita secara lancangnya mengatakan yang bila kita ujian yang kepada mereka tu bala. Maka dijawab oleh Imam Muda Ashraf, caranya ialah bila mana seseorang itu mendapat sesuatu musibah ini, bertambah ketakwaannya kepada Allah SWT dan dia reda terhadap ujian tersebut, maka jadi ujian. Tapi barang siapa yang tak sabar dan mendatangkan kekufuran di dalam hatinya atas asbab musibah yang melanda, itulah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijawab oleh Imam Muda Ashraf. Jadi nak bezakan ujian dengan bala, bagi orang-orang kafir dah tentulah akan jadi bala, sebab mereka takkan mungkin reda. Kalaupun dia reda tapi hatinya ada syirik, hatinya menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka balalah untuk dia. Sebab menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebesar-besar bala, sebesar-besar musibah kepada orang itu. Kalau nak kata belum sampai seru, mustahil. Tahun 2021 ni kalau kata tak sampai seru, mustahil lah, kita cakap mustahil. Facebook ada, internet ada, kan? Masjid-masjid buat kuliah merata, kan? Azan 5 kali sehari semalam. Jadi mustahil kalau kata tak sampai seruan dakwah Islamiah tersebut. Jadi bagi mereka yang tak nak buka hati untuk terima Islam,
maka itu adalah sebesar musibah dan sebesar-besar bala bagi mereka. Dan bagi orang-orang Islam, terutamanya saudara-saudara yang kita yang tadi sebentar tadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka, kan, kita seru kepada mereka ini supaya sabar. Jadi kalau ada saudara mara ke, adik-beradik ke, ataupun kawan-kawan yang ditimpa ujian, ambil maklum berkenaan tentang mereka. Cuba call, tanya khabar dan sebagainya. Apa yang boleh dibantu, bantulah sebaik mungkin, sehabis mungkin. Bukan akan bantu setakat mampu. Bukan bantu setakat mampu. Dan serahkan semua itu, bila mana bersedekah itu semua lillahi ta'ala. Jangan letak pula dalam hati, tak apalah, hari ni hari dia, besok hari aku, kalau aku susah dia pula datang tolong aku. Jangan letak. Letak semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ulama sebut, kalaulah kita mengharapkan balasan, ketika itu dia akan menjadi syirik. Syirik khafi namanya, syirik kecil, kan, sebagai ulama sebut. Kan. Jadi kena hati-hati. Jadi bila mana kita beribadah, kan, ta'abbud lillahi ta'ala. Ta'abbud lillahi ta'ala akan datang kalau kena pada kita pula. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah untuk mendatangkan siapa nak bantu kita, insya-Allah. Yang pasti yang surullah yang surukum. Kalaulah kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu, insya-Allah. Okey, jadi kita terus masuk. Panjang juga dah 8:10. Okey, kita nasib baik bab ni tak panjang sangat. Ada sikit je. Okey. Kita terus sambung kepada pembacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Masih lagi dalam bab kelebihan zuhud dan wara' pada subtopik yang kedua, iaitulah kelebihan wara' dan meninggalkan syubhah. Sebelum ni kita bincang berkenaan tentang kelebihan zuhud terhadap dunia. Saya dah pernah juga mensyarahkan berkenaan tentang pandangan sahabat-sahabat, pandangan ulama-ulama berkenaan tentang zuhud, dan pandangan yang paling diterima pakai, yang paling popular adalah zuhud itu apa? Tidak meletakkan dunia di hatinya, sebaliknya hanya meletakkan dunia itu di tangannya. Ni kita doalah untuk sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan hujan banjir dan sebagainya, mereka semua jadi zuhud. Tidak meletakkan dunia dekat hati mereka, tidak terus berasa keluh kesah dan tidak rasa berduka cita yang amat sangat. Bukan tak boleh sedih, boleh sedih. Boleh sedih, itu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam hati setiap manusia. Bila mana datangnya ujian, hilang sesuatu yang kita sayang, sedih. Tambah pula kalaulah contoh di kalangan di kalangan mereka yang ditimpa dengan beri ujian tersebut, ada yang baru ambil kereta baru sebagai contoh. Baru keluar kereta bulan lepas sebagai contoh, tiba-tiba pop kena banjir, habis. Kan terbalik tergolak gitu kan. Baru siap buat rumah. Rumah pula harga 500,000 juta sebagai contoh, habis kena banjir sebagainya. Kan, mudah-mudahan orang-orang rasa demikian, Allah SWT letakkan Allah SWT jadikan bagi mereka meletakkan harta itu di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dan Allah lah yang sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong yang akan membantu mereka. Okey, insya-Allah kita terus pada bacaan hadis pada bab kelebihan wara' dan meninggalkan syubhah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubahati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadul kullu wa idza fasada jasadul kullu ala wahyal qalb. Apa maksudnya? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu juga jelas, dan apa yang berada di antara keduanya ialah perkara-perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nabi sebut halal itu jelas, haram itu jelas. Dan kalau apa yang berada di pertengahan di antara halal dan haram ini, dia masuk kategori syubhah. Dan tak ramai manusia yang tahu perkara-perkara yang syubhah ini.
sesiapa yang memelihara diri daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Nabi sebut. Jadi sebaiknya tinggalkan perkara yang syubhah ni tadi. Sebab apa? Nabi sebut orang yang pelihara diri daripada perkara syubhah, dia pelihara agama dia dan dia pelihara maruah dia. Maruah dia. Sebab risau-risau, kalaulah yang syubhah tadi dia jatuh kod halal, alhamdulillah, syukur. Tapi kalaulah dia jatuh kod haram, kan, dia menjadi balalah kepada kita. Balalah kepada kita. Kan? Dia sebab perkara yang syubhah ni dia tak akan boleh duduk stay dekat syubhah selama-lamanya. Dia ibarat bulu tangkis atas net. Atas net badminton. Kan? Dia satu masa dia mesti akan jatuh juga. Tak dia jatuh sini, dia jatuh sana. Kalau dia jatuh sini halal, alhamdulillah. Kalau dia jatuh sana haram, astaghfirullahalazim. Jadi jaga diri daripada perkara-perkara yang haram. Umpama seorang gembala yang mengembala ternakannya di sekitar kawasan larangan, lambat laun ternakannya akan meragut juga di kawasan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa memiliki kawasan larangan. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah segala apa yang diharamkannya. Jadi bagi Allah ada kawasan-kawasan larangannya, ada batasan-batasannya. Kan? Ketahuilah semua kawasan larangan itu ialah segala perkara yang diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Maka apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia buruk, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Kan? Sebab dia akan bersangkutan dengan hati. Apa sahaja yang kita makan, apa sahaja yang kita gunakan di atas muka bumi ini, dia akan berkait dengan hati. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis lain Nabi sebut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara-perkara yang haram. Setiap daging yang tumbuh, daging dalam badan kita ini yang kita makan, tumbuh jadi daging. Maka bila mana dia tumbuh daripada perkara yang haram, apa Nabi sebut? Fannaru aula bih. Maka nerakalah yang lebih utama baginya. Okey, seterusnya, itu antara kelebihan warak lah. Kelebihan warak, jaga diri daripada perkara-perkara yang syubhat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi faqala laula anni akhafu an takuna min sadaqah la akaltuha. Nabi sebut bahawa Nabi SAW telah mendapati sebiji kurma di suatu laluan. Lalu baginda bersabda, sekiranya saya tidak khawatir bahawa ia adalah daripada harta sedekah, tentu saya sudah memakannya. Jadi Nabi SAW, Nabi dia tak terima sedekah. Jadi Nabi nampak ada tamar. Nabi cakap, kalaulah aku tak risau ini adalah sedekah, jadi maknanya benda tu syubhah. Ini sedekah ke bukan sedekah? Kalau bukan sedekah, pasti aku makan. Tapi Nabi SAW pilih untuk tidak makan. Pilih untuk tidak makan. Jadi dekat sini juga kita dapat satu hukum. Hukum barang-barang luqatah. Luqatah ni apa? Barang-barang yang terjatuh, barang-barang yang jumpa, barang orang yang hilang daripada pemilik dia. Apa hukumnya? Hukum yang pertama, jangan ambil. Jangan nampak, katalah kita keluar kat masjid nanti, nampak ada orang ceceh duit RM50, kita pun laju je duit tangan ambil. Nabi cakap, jangan ambil. Siapa-siapa yang ambil, maka terpundaklah tanggungjawab kepada dia. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk mendapatkan siapa tuan punya duit ni tadi. Dan ulama sebut mesti iklan dulu. Iklan tersebut pula dalam tempoh setahun. Setahun. Kalaulah lepas tahun tak dapat jumpa siapa tuan punya, barulah boleh digunakan untuk maslahat ammah. Apa maslahat ammah? Contohnya buat bayar bil elektrik masjid ni ke, buat jalan ke, apa-apalah, kan, buat bayar bil air ke. Tapi dia maslahat ammah untuk repair kon ke. Maslahat ammah dia tak ada masalah. Bukan ambil niat dalam hati, boleh kat dia, boleh kat aku ambil ni, boleh kat aku ni, boleh masuk poket aku, tak boleh. Kan?
Jadi jangan ambil. Kan? Jadi siapa-siapa yang tak nak dia dipertanggungjawabkan terhadap perkara tersebut, jangan ambil. Jadi siapa yang kena ambil? Yang kena ambil orang yang bertanggungjawab lah. Dia dalam lingkungan kuasa siapa. Kalau dekat masjid, maka tanggungjawab itu terpundak kepada jawatan kuasa masjid lah. Jawatan kuasa masjid lah yang kena iklankan, cari siapa tuan punyanya. Jadi Nabi ajar, kalau jumpa sesuatu, kan jangan terus ambil. Dapatkan confirmation dulu terhadap status sesuatu harta tersebut. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haqa fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Apa maksudnya? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Kebaikan itu akhlak yang baik. Bagi siapa-siapa orang yang akhlaknya baik, insya-Allah dia itu adalah orang baik. Orang yang akhlaknya baik tapi secara peribadinya tak baik, ini orang-orang munafik. Orang munafik ini apa Allah Taala sebut? Asfala minan nar. Saya tak ingat kepala ayat dia. Dia sebutkan orang munafik di tempat yang mana? Tempatnya ialah tempat yang paling bawah di dalam neraka. Tapi orang akhlak yang baik, dia itu baik. Walaupun ada pepatah Inggeris sebut kan, don't judge a book by its cover. Kan kita pun seronok je. Pepatah sebut don't judge a book by its cover. Kan kita tak nak pula ambil yang Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i sebut nahnu nahkum bil zawahir wallahu tawalla bis sarair. Sungguh kita manusia ni memanglah kita akan menghukum terhadap perkara-perkara yang zahir. Kita akan hukum cover tu dulu. Nampak cover tu baiklah. Dan yang isi kandungannya itu, rahsia-rahsianya itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi manusia memang dia akan hukum melalui zahirnya. Melalui zahirnya. Itu Nabi sebut kebaikan itu nombor satu ialah akhlak yang baik. Manakala dosa ialah sesuatu yang meragukan di hatimu dan kamu pula tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Apa yang kita rasa ragu-ragu nak buat, maka itu sebahagian daripada dosa. Dan kita tak nak pula orang tahu apa yang kita buat tu, maka memang dosa lah tu. Memang dosa lah tu. Tak kira lah dosa itu dosa hablum minallah, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dosa sesama manusia. Tak kira lah. Dosa tu kita tak nak tahu orang tahu yang kita buat satu perkara tu, maka itu adalah dosa. Sebab kebaikan itu boleh diwar-warkan. Kebaikan itu boleh diwar-warkan selagi mana tidak menimbulkan penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan amalan. Itu asalnya. Asalnya al-aslu fil asya' ibahah. Asalnya sesuatu, asal bagi setiap sesuatu itu harus. Jadi bagi setiap kebaikan itu asalnya boleh untuk diceritakan, boleh untuk dihebahkan, selama mana tidak membawa kepada penyakit-penyakit hati seperti riak, ujub, takabbur, sum'ah dan sebagainya, maka boleh untuk diceritakan. Okey, seterusnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz fa'atathu imra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha faqala laha Uqbah ma a'lamu annaki arda'tini wala ahbartini فركب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. Maksudnya satu hari Uqbah bin Haris ini beliau telah berkahwin dengan anak perempuan kepada Abu Ihab. Uqbah dia kahwin dengan anak perempuan kepada Abu Ihab. Satu hari seorang wanita datang kepadanya dan berkata, sesungguhnya saya pernah menyusukan kamu Uqbah dan wanita yang telah kamu kahwini. Jadi dia dapat tahu ada seorang perempuan datang ada, korang berdua ni adik-beradik susu. Kamu berdua ni adik-beradik susu. Aku pernah susukan kau dan aku pernah susukan isteri kau ni tadi.
Lalu Uqbah pun berkata kepadanya, aku tak tahu, saya tidak tahu bahawa kamu telah menyusukan saya, dan kamu sendiri pun tidak pernah memberitahu saya. Dia tak tahu. Kan? Lalu Uqbah pun terus pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah dan bertanyakan tentang keadaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kamu berdua masih bersama sedangkan telah dikatakan yang kamu itu saudara susuan? Qil, dikatakan, ada dekat situ syubhah, tak confirm pun. Dan syarat susuan dia kena 5 kali kenyang. Kan, 5 kali kenyang. Tak confirm pun jadi anak susuan betul-betul. Cuma baru ada satu dakwaan. Kan? Jadi lantas Uqbah pun terus menceraikan isterinya dan wanita ni tadi berkahwin dengan lelaki lain. Jadi Nabi ajar sekalipun qil, sekalipun benda itu syubhah, diragui, tapi dalam bab perkahwinan ini maka tinggalkan, terus ceraikan. Sebab kita mengelakkan syubhah. Kalaulah tak jadi adik-beradik susuan, saya alhamdulillah benda tu selamat. Tapi kalaulah berlaku sebagaimana yang didakwa oleh wanita tersebut, mereka berdua ini benar-benar adik susuan, maka itu haram di sisi agama. Maka Uqbah pun telah memilih jalan untuk menceraikannya. Dan wanita tadi pula mengambil jalan untuk mengahwini lelaki lain, wanita lain. Okey, seterusnya hadis yang terakhir dalam bab ini, sikit lagi 3 minit lagi. Okey, cepatlah. Okey, hadis yang terakhir Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana li Abi Bakrin ulamun yuhriju lahu al-kharaj wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi faja'a yawman bi shay'in fa akala minhu Abu Bakrin faqala lahu al-ghulam tadri ma hadha faqala Abu Bakrin wa ma huwa qala kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinu al-kihanata illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani bidzalika فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يداه فقاء كل شيء في بطنه. Apa maksudnya? Abu Bakar pernah memiliki seorang hamba yang memberikan hasil keuntungan usahanya kepadanya. Abu Bakar pernah ada seorang hamba, jadi apa yang hamba ni dapat daripada pekerjaan dia, gaji dia akan bagi kepada Abu Bakar untuk Abu Bakar makan. Satu hari hamba tersebut membawakan satu makanan kepada Abu Bakar, Lalu Abu Bakar pun makan. Lalu Abu Bakar memakannya. Dan hamba itu berkata kepada dia, tahukah kamu apa ini? Abu Bakar, kamu tahu tak apa ni? Maka Abu Bakar mau tanya balik, apa ni? Maka barulah dia cerita, saya baru saja melakukan tilik untuk seseorang di zaman jahiliah, dan saya tidak melakukannya itu dengan betul. Sebab saya tipu dia. Lalu orang tersebut menemui saya dan memberikan makanan ini kepada saya. Jadi dia buat tilik nasib tu salah dah. Kemudian hamba Abu Bakar ni tipu pula. Dan makanan ini tadi hasil daripada pekerjaan tipu dan hasil daripada pekerjaan tilik nasib tadi. Maka inilah makanan yang kamu makan daripada pemberian orang tadi. So Abu Bakar pun bila dengarnya tadi, pucat mukanya, berubah mukanya, lalu dia terus memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkan semua makanan yang telah masuk ke dalam perutnya. Jadi Abu Bakar sangat menjaga diri daripada perkara-perkara yang syubhah. Bahkan ni bukan syubhah lagi, memang haram lah. Memang haram sungguh lah. Hasil daripada tilik nasib, kemudian hasil daripada penipuan. Haram lah. Haram. Jadi Abu Bakar keluarkan semua. Sebab Abu Bakar pernah dengar hadis yang Nabi sebut tadi, awal tadi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Jadi sangat penting untuk kita memelihara diri, memelihara agama dan memelihara maruah daripada perkara-perkara yang syubhat. Penting untuk kita hanya mengambil perkara-perkara yang halal, bukan sahaja pada makanan, bahkan apa sahaja yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Kehidupan seharian, tak kira lah apa-apa pun, wifi jiran ke, wajib minta halal. Wajib minta halal. Okey, dah masuk waktu bagi laluan azan sekejap. Nanti last saya tutuplah dengan bacaan doa insya-Allah.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الرسول والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Okey, alhamdulillah selesai pembacaan untuk bab yang ke-14. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung pada bab yang ke-15, iaitu bab hak ibu bapa, suami isteri, anak, kaum kerabat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam pertemuan akan datang kita akan sembang berkenaan tentang hak-hak, antaranya yang saya dah ceritakan tadi awal tadi, menunjukkan rasa simpati, menunjukkan rasa belas, rasa sayang kepada sahabat-sahabat se-Muslim, sahabat-sahabat se-Muslim. InsyaAllah secara detailnya kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Jadi sebelum berpisah, marilah sama-sama kita menandatangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, kau manfaatkanlah apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau tambahkan bagi kami ilmu-ilmu yang banyak. Ya Allah, kau kurniakan kepada kami kefahaman yang luas. Ya Allah, kau faqihkan kami dalam agama. Ya Allah, kau faqihkan kami dalam takwil agama. Ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus, jalan menuju redha-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.